Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan mutaqabbala wa radallahu ma'ana walidina wa masyayikhina wa muallimina wa al-awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bertemu pada malam yang mulia ini membincangkan satu topik ataupun satu subjek, satu madah yang sangat penting dalam kehidupan seorang talib ataupun seorang penuntut ilmu. Jadi insya-Allah malam ni kita akan menggunakan kitab Risalah Al-Adab fi ilmi al-adabi wal bahsi wal munazarah. Jadi mudah-mudahan semua ada kitab. Siapa yang tak ada kitab boleh bagi tahu. Kita akan bagi link di situ. Ya, Okey, jadi insya-Allah kitab ini ditulis oleh As-Samuddin Abi Khair Ahmad bin Mustafa bin Khalil ma'ruf bi Tash Kubri Zadah, yang wafat pada tahun 968 Hijrah. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh Hayif Nabhan. Dan saya rasa satu tahqiq yang baik, yang mana penulis di sini jangan kita tengok kitab ni tebal. Memang tebal sebab dia ada muka surat sampai 50 muka surat. Tapi matan itu hanya sedikit saja. Dan kita tengok nanti kenapa kitab ni jadi terbaik. Okey, kita buka muka surat 5, Muqaddimah Tahqiq. Okey. Bizallah. Okey. Alhamdulillah, Syekh Muhammad Faisal pun maklum kita. Okey, kita tunggu sikit lagi kawan-kawan kita yang lain sebelum saya bentang kitab ini. Kita apa ni santai je. Jadi kenapa wujud ilmu adab bahsi wal munazarah ini? Jadi kita tengok selepas mana berlaku perkembangan ilmu ataupun perkembangan umat Islam tersebut, bila mereka melihat khilaf yang berlaku di kalangan umat Islam ketika mana selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, semakin hari semakin banyak khilaf yang berlaku. Jadi mereka melihat perlu kepada satu ilmu yang bertujuan untuk nak menyusun khilaf di kalangan umat Islam ataupun di kalangan ilmuwan Islam, sehingga dia menghasilkan khilaf yang baik ataupun kita kata khilaf yang mahmud, dan khilaf yang rahmat, khilaf yang membawa kepada kebaikan kepada umat. Dan dia adalah merupakan satu disiplin yang sangat perlu kepada keintelektual yang tinggi dan sifat netral yang tinggi. Jadi ilmu ni sepatutnya dipelajari selepas mempelajari ilmu mantik. Jadi siapa yang ada asas ilmu mantik, maka dia akan mudah lebih faham tentang ilmu adabil bahsi wal munazarah. Jadi kita tengok para sarjana ataupun ilmuwan Islam, mereka dengar tak tahu ni? Dengar tak? Dengar. Okey, alhamdulillah. Saya lupa nak tanya tadi. Okey. Ada orang duk masuk gini. Kita dapat. Kita tunggu sekejap. Okey, ini kitab kita semua ada masing-masing kan. Saya tak boleh nak buka skrin ni sebab ada orang duk minta. Okey, kemudian bila mereka menyusun satu bidang ilmu yang baru, jadi kita tengok kebanyakan ilmu baru yang muncul ini, bukan dia muncul tu maksudnya ilmu tu baru ada, tapi disebabkan ilmu tu tidak disusun, tidak ditadwinkan, tidak ditanzimkan. Ilmu tu ada di kalangan umat Islam sebab umat Islam khilaf lama dah, dan mereka menghadapi khilaf di antara mazahib fiqhiyah, mazhab akidah, mazhab tasawuf.
aliran tasawuf. Jadi khilaf mereka tu telah berlaku dan ada perakhiran bagi khilaf mereka tersebut ataupun jalan keluar, ada makhraj. Kemudian ada ulama yang dikatakan sebagai Syekh Rukunuddin Al-Umaidi ni, dia antara ulama yang terawal menyusun ilmu adab al-bahsi wal munazarah ini secara sistematik. Maksudnya dia letakkan tabwid, dia letakkan istilah-istilah yang disepakati oleh ahli fan, ulama tersebut ataupun ulama dalam bidang tersebut. Akhirnya dia jadi satu ilmu yang mustaqil. Jadi sama juga macam ilmu-ilmu usul fiqh, ilmu ulumul hadis. Sebab hadis tu wujud sebelum ulumul hadis lagi. Dan kemudian ulama tengok, hadis ini boleh dibahagikan mengikut jumlah perawi. Hadis ini boleh dibahagikan mengikut sanad dia. Jadi mereka yang nampak ada trend dalam pengajian hadis tersebut, maka disistematikkan ilmu tersebut. Jadi begitu juga khilaf ilmu berkenaan dengan ilmu adab al-bahsi wal munazarah ni, iaitu melihat kepada muhawarah ataupun perbincangan para ulama tersebut dalam membincangkan suatu isu tersebut. Okey, kalau dia sa'il atau dia mu'allil, maka apa peranan dia, nanti kita akan bincangkan lebih lanjut lalu. Okey. Malam ni kita akan memperkenalkan kitab yang berada di hadapan kita sekarang. Okey, ada soalan kot. Kemudian mana-mana sahabat yang nak tanya soalan, dia boleh tanya direct ataupun dia tulis di bahagian mesej. Kalau di Facebook ada bahagian mesej di bawah. Kemudian kalau di Google Meet pun ada bahagian tersebut. Okey, mukadimah tahqiq pada muka surat yang kelima. Ini kita akan tengok kenapa kitab ni jadi tebal. Ini menarik untuk kita faham. Okey, mukadimah tahqiq. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wa asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ba'du, fa hadhihi risalatu fi 'ilmi al-adabi wal bahsi wal munazarah li 'amatil rum at-Tashkubri Zadah razaqahullah husna wa ziyadah. Wa qad intahajtu fi ikhrajiha manhajan jadidan wa zalika anni zukirtu al-matna 6 marat ala nahwi tali. Okey, jadi sebenarnya kenapa kitab ni jadi tebal? Sebab muhakkik dia tulis buku kitab ini, dia ulang 6 kali matan bagi kitabnya. Itu sebab tu dia tebal. Tapi setiap pengulangan bagi setiap matan ini ada tujuan dia. Jadi dijelaskan di bawah. Yang pertama, matan mujarrad. Okey, ni mungkin kita boleh gunakan kaedah ini dalam kita mentahqiq kitab bagi matan-matan yang lain, supaya ada manfaat dia, ada benda barulah, ada kita kata ada sumbangan baru, ibtikar. Jadi pertama dia kata matan mujarrad. Dia kata di sini mesti aku sebut matan semata-mata dengan tanpa ada ziyadah ataupun tasarruf, ada dhabli, kecuali aku letakkan baris dan juga tanda. Yang kedua, matan mufassal. Di sini aku sebutkan tentang ibarat matan yang mufassalah. Nasabtu ala kulli juz'iyah, maksudnya dia buat aturan, dia susun benda tersebut. Matan yang sama tetapi dia buat dalam bentuk perenggan, dalam bentuk, maksudnya disusun aturkan sesuatu ayat tersebut. Habis satu ayat, dia selang dan sebagainya. Kemudian matan mujazza iaitu dia bahagikan matan itu kepada faqrat, kepada beberapa perenggan. Kemudian matan al-muqabal. Okey, matan muqabal iaitu dia buat perbandingan di antara nuskah-nuskah khat, apa panggil qatiyah ni, apa istilah bahasa Melayu dia, naskah-naskah makhtutat, makhtutat, saya lupa. Okey. Kemudian yang kelima adalah matan masyruh. Okey, matan yang disyarahkan tentang ibarat matan tersebut, dari segi alfaz dia, maksud dijelaskan perkara yang tidak jelas. Jadi dia macam tahqiq dengan apa panggil yang diambil daripada sebahagian daripada syarah dan juga hawashi bagi kitab ini. Okey, yang keenam, matan muhaqqaq, matan yang ditahqiqkan. Jadi matan yang keenam inilah yang kita akan baca.
Iaitu sebab matan ini dia berhimpun, dia bercampur di antara matan muqabal, masyruh dan juga hasbi kasir minal muqabalah wal ibarat syariah, dan dia mengekalkan apa yang penting dalam penjelasan ataupun komentar bagi benda tersebut. Jadi kita boleh guna kaedah-kaedah ni. Kemudian penulis juga menceritakan dia juga tujuan dia apa. Siapa yang nak menghafal matan pada muka surat 6, man arada hifzal matan falyarji' ila al-matni mujarrad. Siapa yang nak hafal matan, dia boleh rujuk pada matan mujarrad. Siapa yang nak waman arada tasawur masail farji' ila matan mufassal. Siapa yang nak faham tentang isu-isu yang dibincangkan, maka dia boleh rujuk kepada matan mufassal. Itu tujuan dia. Okey, ke surat yang ke-6. Kemudian man arada ta'liq alaihi. Okey, siapa yang nakkan kepada komentar, maka dia boleh rujuk matan mujazza. Siapa yang nak baris dabdul alfaz, mata wa ibaratuha ma'rifah ma yakunu wa ma yakhruju anhu fayarji'u ila matan al-muqabal. Wa man arada ma'rifatul ma'ani alfazi wal ibarati, siapa yang nak mengetahui makna dan juga lafaz dan ibaratnya, maka rujuk kepada matan masyruh. Dan siapa yang nak kepada semua perkara di atas tadi, maka rujuklah matan muhaqqaq. Jadi kita akan pilih matan yang muhaqqaq itu sebab faedah dia terhimpun banyak di situ. Kemudian penulis juga menyatakan, aku nak tambah lagi dalam cetakan yang akan datang ada 2, iaitu matan mujaddawal, matan yang berjadual. Maksudnya dibuat bentuk jadual lah, jadawil. Kemudian batal musyajjar, maksudnya dia buat peta minda. Itu contoh peranan sa'ir, atau ada peranan al-mal'u wal mu'aradah wal munaqadah. Okay, itu tujuan dia. Jadi apa-apa itu memberi faedah kepada pembaca kita. Okay. Jadi mungkin penulis ini dia cuba untuk nak kemukakan kitab turas dengan wajah. Jadi bukan bila kita baca kitab turas lah, kita duk nampak macam kitab kuning tu. Jadi dia akan mengubah persepsi tersebut dan menjadikan generasi sekarang ni minat kepada buku-buku turas ini, dengan sebab diberi wajah baru, nafas baru. Dia tak mengubah isi garagan turas, okey, tetapi dia mengemukakan satu bentuk baru ataupun wajah baru bagi penarikan kepada matan kitab turas ini. Okey, jadi di sini sebelum dia masuk kepada matan, jadi penulis dia menceritakan tentang pertama dulu definisi mabadi ilmu adabil bahsi wal munazarah. Kemudian yang kedua ta'rif bi mu'allifil matan, iaitu sedikit ringkasan pengenalan atau latar belakang kepada penulis matan ini, iaitu Syekh Tosh Qobrizadah. Yang ketiga, jadi kita akan tahu kenapa dia nama Tosh Qobrizadah ni. Ini kita akan tahu apa sebab dinamakan Tosh Qobrizadah. Yang ketiga, sebab Tosh Qobrizadah ni antara ulama besar jugalah yang banyak sumbangan dia dalam bidang ilmu aqliyah. Okay, yang ketiga, fi ta'riful matan al-muhaqqaq, iaitu cerita tentang matan muhaqqaq. Yang ni kita tak bacalah, boleh baca sendiri. Yang keempat, jelaskan tentang naskah-naskah makhtutat yang dirujuk dalam tahqiq ini. Jadi insya-Allah kita akan masuk dalam bab yang pertama. Jadi bab yang pertama ni bukan lagi dalam bab matan, dia adalah daripada muqaddimah muallif. Jadi saya baca supaya kita dapat manfaat dan kita dapat mengetahui tentang secara ringkas berkenaan dengan pembahasan ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Okey. Jadi kita tengok muka surat 7 pula. Jadi insya-Allah kitab ni boleh dipegang. Saya nak jadikan rujukan sebagai pegangan kita dalam ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Jadi setiap contoh kalau kita baca, kalau generasi sekarang, kalau mereka baca nak belajar Al-Quran, mereka baca Iqra. Kalau nak baca kitab hadis, baca dengan matan arba'in. Kalau nak baca fiqh,
mulakan dengan kitab Fathul Qari. Kalau nak baca tentang surah, baca matan Al-Izzi. Kalau nak baca tentang Nahu, baca matan Al-Jurumiyah. Jadi kitab yang ini adalah merupakan asas kepada kita punya eksplorasi kita dalam ilmu adab al-bahsi wal munazarah. InsyaAllah ada manfaat. Okey, muka surat yang 7. Okey. Saya tu kalau ada soalan di Google Meet tu bagi tahulah. Kita akan tengok nanti. Okey, at-ta'rif bil mabadi ilmu adabi al-bahsi wal munazarah. Ta'rifuhu wa ilmu yatawassulu bihi ila al-ma'rifati kaifiyati ihtirazi anil khata' fil munazarah. Iaitu ilmu yang menyampaikan kepada kita ataupun menghasilkan kepada kita untuk kita mengetahui tentang bagaimana kita nak mengelak daripada kesalahan dalam perbahasan, dalam perdebatan. Okay, jadi munazarah ni adalah satu istilah umum yang kita boleh guna pakai dalam semua bentuk perbahasan ataupun semua bentuk perdebatan. Tapi kalau munazarah dari sudut yang khusus, kita jelaskan munazarah itu adalah perbahasan yang bertujuan li izharil haq, bukan seperti mana li intisaril ra'yu, itu untuk nak ataupun li ilzamil qasmi, untuk mengalahkan musuh, itu dinamakan sebagai mujadalah. Kalau perbincangan yang bertujuan untuk menunjukkan kepada kealimannya, nak tunjuk ilmu dia, kehebatannya, itu dinamakan sebagai al-mukabarah. Jadi ada 3 istilah yang penting: munazarah, mujadalah dan juga mukabarah. Jadi tak apa, nanti kita akan perincikan lagi satu persatu tentang perbahasan tersebut. Jadi kita nak beritahu di sini perkataan munazarah itu dan apa kedudukan dia, dan disebut umum dan juga khusus perkataan munazarah. Jadi ada keadaan yang mana kita munazarah tetapi lawan kita ataupun pendakwa dengan pembangkang, dia boleh macam-macam tajuk. Cuma kita tak boleh nak letak satu istilah munazarah, istilah Melayu dia apa. Kita hanya ada satu tajuk: perbahasan, perbincangan, perdebatan. Mujadalah kita boleh terjemah kepada perdebatan, tapi kita dah tidak ada istilah lain lagi. Mukabarah, kalau orang yang berdebat tapi hanya tujuan bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk menunjukkan keilmuan dia, nak tunjuk kehebatan dia, itu dinamakan sebagai mukabarah. Jadi kita tidak ada istilah bahasa Melayu di situ. Saya ingat lebih baik kita kekalkan istilah sebelum kita jumpa istilah yang sesuai dalam untuk nak menggantikan definisi istilah bagi mukabarah, mujadalah dan juga munazarah. Okey. Wal munazaratu, apa maksud munazarah? At-taraddadu taraddada kalamu baina syakhsaini, berbalas-balas ataupun bertukar-tukar percakapan di antara dua individu. Yaqsudu kullu wahidin minhuma tashihu qawlihi wa ibtalu qawli sahibi ma'a rubbati kulli minhuma fi zuhuril haq. Munazarah itu apa? Iaitu bertukar-tukar ataupun bergilir-gilir. Taraddada ni kita boleh taraddadu, kita boleh kata dia bergilir-gilir bercakap atau bergilir-gilir berhujah di antara dua individu, yang mana bertujuan setiap seorang itu adalah untuk nak mengesahkan dakwaan dia, qaul dia. Jadi qaul ini lebih umum daripada ta'rif dan juga qadiyah. Wa ibtal qaul sahibihi, dan membatalkan qaul lawan dia ataupun orang yang sahibul qaul ma'aruf berarti yang mana masing-masing adalah bertujuan untuk li zuhuril haq. Ini elemen yang paling penting, iaitu tujuannya untuk cari kebenaran, untuk nak mengetahui titik kebenaran, bukan tujuan untuk memenangkan mazhab, bukan tujuan untuk peribadi, bukan tujuan untuk mencari populariti, ataupun bukan bertujuan untuk
mengalahkan musuh ataupun memalukan musuh, itu kita kata sebagai terkeluar daripada disiplin ilmu al-munazarah. Jadi kita menggunakan definisi ini, bolehlah kita menilai perbahasan-perbahasan yang berlaku di negara kita, debat-debat yang telah berlaku, debat tentang Ibnu Arabi, debat tentang bid'ah, debat tentang apa lagi, apa panggil, Wahabi tak Wahabi dan sebagainya. Itu kita boleh nilai dengan definisi tersebut. Jadi adakah mereka ini apply ataupun mengapa panggil, mempraktiskan ilmu adab al-bahsi wal munazarah, ataupun mereka ini adalah terdiri daripada mujadalah yang kita maksudkan tadi, ataupun terdiri daripada al-mukabarah. Dia boleh jadi pihak kita nak munazarah, tetapi pihak sana adalah mukabarah. Pihak sana boleh jadi dia mujadalah. Kadang-kadang kita nak mujadalah, pihak sana mukabarah. Jadi dia kedudukan tersebut dia boleh bertukar berdasarkan kepada tujuan ataupun niat seseorang tersebut. Okey, itu maksud bagi ilmu ni. Jadi definisi ini perlu kita pegang. Jadi insya-Allah tak apa, kita akan jumpa lagi definisi dalam huraian kita nanti. Okey, maudhu' dia, topik perbahasannya dia adalah abhasul kulliyah. Jadi ilmu munazarah ni dia adalah abhasul kulliyah. Okey, bila kita faham, bila sebut perbahasan-perbahasan kuliah, maka di bawah dia tu mesti ada ajza' ataupun juz'iyah. Jadi dia adalah ilmu yang macam ilmu mantik. Dia adalah ilmu kulli yang mana di bawah dia ada tasawur dan tasdiqat. Kemudian begitu juga dalam ilmu munazarah, maka di bawah dia ada al-man'u, al-mu'aradah, juga al-munaqadah. Nanti kita akan perincikan istilah-istilah tersebut. Ada sa'il, ada mu'allil. Maksudnya ada peranan-peranan yang dimainkan oleh kedua-dua pihak tersebut. Jadi di bawah itu kita panggil sebagai ajza', itu adalah bahagian-bahagian bagi ilmu munazarah yang membentuk ilmu ini sebagai ilmu kuliah. Iaitu apa? Al-kuliah di sudut al-i'tiradat. Ada pembangkangan, ada penolakan ataupun kritikan. Wal ajwibah, jawapan-jawapan allati taqa'u baina mutanaziraini, yang berlaku di antara dua orang yang berbincang ataupun dua orang yang berdebat ataupun dua orang yang berbahas, min haisu kaunuha muwajjaha maqbulah, sama ada bangkangan tersebut ataupun jawapan daripada bangkangan tersebut sesuatu yang diterima ataupun tidak diterima. Jadi ini yang kita akan bincang nanti. Okey. Seterusnya, apa faedah daripada ilmu adab al-bahsi wal munazarah? Izharus shawab wal ismatu min al-khata'i fil muhajah, iaitu untuk menzahirkan kebenaran, wal ismatu, dan juga memelihara daripada kesalahan dalam berhujah, al-muhajah, dalam berhujah. Yang kedua adalah ma'rifatu turuqil bahsi. Contoh kan, satu khilaf kadang ini kata al-amru itu adalah fi'il amal. Contoh dia kata ni adalah bawa kepada wajib. Contoh menulis hutang. Okey, jadi Ahmad kata menulis hutang tu wajib, tapi Zaid kata tidak, aku menolak menulis hutang itu adalah wajib. Apa hujah dia? Ahmad ni dia kata hujah dia adalah fi'il amal. Dalam ayat Al-Quran menjelaskan supaya kita menulis fakatibuhu, menulis hutang, menyebabkan al-amru di situ yufidul wajib ataupun yufidul wujub. Tapi Zaid pula menegah benda tersebut. Dia kata aku tidak menganggap setiap fi'il amal itu adalah lil wujub. Maka kita tengok di situ apa sawab dalam perkara tersebut. Jadi sebab bukan semua fi'il amal itu adalah merujuk kepada wajib, ada juga membawa kepada sunat dan juga harus. Okey, ada sahabat kita sekejap. Itulah nak bahas wal munazarah berkenaan dengan capal. Okey, nanti kita bincang isu capal ni. Dia isu ifrat bainat ifrat wa tafriq. Ada aspek hulu dia dan juga ada aspek yang dua-dua pihak ada wijhatun nazar. Okey. Yang seterusnya, yang kedua adalah berkenaan dengan
ma'rifatu turuqil bahsi wal munaqashati ma'al khusumi, iaitu mengetahui kaedah perbahasan dan juga perbincangan dengan lawan. Khusum ni dalam ilmu adab wal munazarah, lawan kita juga dipanggil sebagai al-khusum, iaitu musuh ataupun lawan, ataupun pihak pembangkang, ataupun pihak yang bertentang dengan kita, maka dipanggil sebagai al-khusum. Yang ketiga, isti'anatu ala fahmil abhasil ulum. Ilmu adab bil bahsi munazarah membantu kita dalam memahami tentang perbahasan ilmu, perbahasan tentang sesuatu perkara dalam kitab-kitab. Sebab apa? Sebab ulama mutaakhirin ataupun ulama-ulama, kalau kita nak perasan dalam kitab mazhab atau fiqh muqarrar dan sebagainya, atau kitab akidah, kitab-kitab ini ditulis berdasarkan kepada disiplin ilmu adab bil bahsi wal munazarah. Contoh dalam dia menjawab syubhat-syubhat daripada kalangan ataupun mazhab lain. Jadi kita tengok di situ, kenapa dia kata wa in qala atau wa in qala sa'il. Apabila berkata orang yang sa'il ni tugas bagi pembangkang lah, orang yang membangkang ataupun orang yang menolak kaul ini, ataupun dia guna uslub fanqalah, fa in qala qail wa in ataupun wa in qala qail, sekiranya dia berkata, musuh ataupun seorang berkata demikian, apa jawapan kita kepada jawapan tersebut? Maka itu adalah uslub munazarah, tetapi diinjamkan dalam penulisan mereka, maksudnya dizahirkan dalam penulisan mereka. Tapi dia tak sebutlah ini adab munazarah, aku applykan adab munazarah, tak. Sebab ulama dulu ilmu adab bahsi wal munazarah ini adalah ilmu yang memang wujud dalam jiwa mereka, dalam akal mereka yang salim. Jadi mereka mahir tentang ilmu adab wal munazarah ni secara fitrah, sebab mereka sentiasa berbahas ataupun berbincang tentang sesuatu perkara. Jadi kalau kita tengok penulisan mereka, kita lebih-lebih dalam kitab akidah dan kitab fiqh, wa in qala al-maliki, ataupun maliki pula menolak pandangan ini, ataupun mu'arid ataupun i'tirad. Jadi banyak lafaz-lafaz tersebut, semuanya itu adalah berdasarkan kepada disiplin ilmu adab bil bahsi wal munazarah. Kemudian bila kita tahu dalam buku tersebut, kadang-kadang penulis ini dia jadi pendakwa, kadang-kadang dia jadi pembangkang, kadang-kadang dia bertukar dia punya peranan dia berdasarkan kepada matlamat ataupun tujuan dia dalam penulisan tersebut. Jadi kalau kita mahir tentang ilmu adab bahsi wal munazarah ni, kita faham, Imam Nawawi dalam masa ini dia jadi sa'il, dia minta hujah daripada Ahnaf, ataupun dia minta hujah daripada Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah. Jadi dia bermain peranan sebagai sa'il, kemudian dia sendiri yang menjawab dengan jawapan daripada tokoh ataupun hujah-hujah daripada ulama Malikiyah ataupun ulama Hanaf. Kemudian dia jawab pula hujah tersebut. Jadi ini dia bertukar dia punya peranan dia dalam ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Jadi kitab-kitab ni saya nampak tidak ada kitab-kitab yang kitab-kitab yang peringkat mustawa pertengahan dan juga al-muntahi ni, kebanyakan semuanya kitab itu ada perbincangan ilmiah ataupun perbincangan muqaranah bainal mazahib, atau perbincangan berdasarkan kepada perbezaan mazhab dan juga perbezaan di antara imam-imam dalam mazhab sendiri. Contoh Rafi'i dengan Ibnu Hajar, kemudian perbezaan di antara dua syekh tadi, apa perbezaan dia. Jadi dalam itu juga adanya ditatbikkan, diaplikasikan kaedah adab bil bahsi wal munazarah. Jadi bila kita tahu peranan sa'il, peranan pendakwa, dan juga apa peranan orang yang mempertahankan dakwaan dia itu, ataupun orang yang lawan dia ataupun pembangkang, jadi kita dapat kena pasti kedudukan penghujahan, menyebabkan kita lebih faham lagi tentang isi kitab tersebut, kan. Kadang-kadang mereka direct dia guna wa in qala sa'il. Sa'il tersebut bukan orang yang bertanya, tetapi merujuk kepada sa'il dalam ilmu adab bil bahsi wal munazarah, iaitu orang yang menolak
pegangan ataupun pendapat pendapat penulis tersebut. Jadi sebab itu dia gunakan wa in qala sa'il. Jadi salahlah sebahagian kita ni apabila menterjemahkan sa'il itu sebagai penanya. Berkata penanya, orang yang bertanya. Ini saya punya pengalaman ketika kita menterjemah kitab Al-Lumah. Bila kita baca wa in qala sa'il, apabila bertanya, bukan sa'il di situ bukan orang yang bertanya, tetapi merujuk kepada dia punya opponent, dia punya puak pembangkang, orang yang membangkang dia, orang yang tidak bersetuju dengan dia, bukan penanya yang bersifat umum gitu. Jadi saya nampak di situ ada khalal kalau kita tak mempelajari ilmu adab al-bahsi wal munazarah ni. Jadi kebanyakannya orang takut nak belajar ilmu ni, sebab dia kata ilmu ni kalau di Azhar pun diajar di akhir-akhir sem, di akhir hujung-hujung tahun tersebut. Dia sebab kita kena faham ilmu mantik dahulu, baru kita belajar tentang ilmu adab al-bahsi wal munazarah, ataupun kita dah ada tentang kefahaman kita dalam ilmu tersebut, ilmu mantik. Secara ringkas pun tak ada masalah. Jadi kitab-kitab turah tersebut dipenuhi dengan istilah ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Antara satu lagi adalah istilah tambih. Tambih ini juga adalah merupakan istilah dalam ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Sebab perkara daruriyat ataupun perkara badihiyat, maka di situ tidak boleh diistidlalkan, hanya boleh ditambihkan. Maksudnya di situ tidak perlu kita nak datangkan dalil. Contoh kita nak kata langit di atas kita, apa dalil dia? Kita tak perlukan datangkan dalil, kita hanya tambihkan saja. Jadi itu adalah istilah adab al-bahsi wal munazarah. Jadi kita pula duk pergi terjemah tambih itu adalah peringatan. Jadi kita nampak hilang dia punya seni ataupun disiplin ilmu adab al-bahsi wal munazarah ini di dalam kitab-kitab turah tersebut, dengan sebab kita tak faham dakbul. Dakbul ni macam apa? Orang main bola tu, skill, malakah kan, dakbul ulama ataupun depa punya perilaku mereka. Jadi banyak lagi istilah-istilah yang kita akan jumpa nanti yang ada dalam kitab-kitab. Kalau kita tak tahu istilah ni, kita akan terjemah secara literal, dan kita tak tahu rupanya Syekh sedang berdebat dengan tokoh ataupun tokoh yang hidup pada zaman dia, kan? Syekh tak tahu benda tersebut, dan kita tak tahu benda tersebut. Rupanya Syekh sedang berdepan dengan golongan yang menentang pendapat dia, hujah dia. Jadi sebab tu dia mengemukakan benda tersebut. Dia mengemukakan soalan, dia mengemukakan jawapan, ataupun dia mengemukakan i'tiradat, ataupun dia mengemukakan munaqadah terhadap satu pendapat, bukan dia jawab benda tersebut. Jadi ilmu adab wal munazarah ini memang ditulis menjadi sajiah dalam pemikiran para ulama, dan mereka mentadbikkan dalam penulisan kitab-kitab mereka. Cuma kalau kita tak faham ilmu nazarah, memang sukar untuk kita nak faham tentang perbahasan tersebut. Kita bolehlah terjemah, sekiranya sebab banyak kitab-kitab yang menggunakan unsur faqalah. Unsur faqalah ni apa? Fa in qala kazalika wa nahnu naqulu, sekiranya dia berkata demikian, maka kami pula akan menjawab. Ataupun sekiranya dia mempertikaikan tentang hal ini, maka kami akan menjawab. Jadi uslub faqalah itu adalah adabul bahsi wal munazarah yang dipraktikkan dalam kitab-kitab turas. Okey, ini panjang sikit yang ketiga tadi. Kemudian ma'rifatul hal mustadil wal halul mujib. Okey, iaitu kita mengetahui tugas ataupun peranan yang dimainkan oleh al-mustadil, orang yang orang yang mengemukakan persoalan ataupun meminta dalil, wal halul mujib, dan orang yang menjawab tentang persoalan tersebut ataupun kritikan tersebut ataupun bangkangan tersebut. Wal mahalul wujubi sukuti, dan tempat mana yang kita perlu diam. Wal mahalul wujubil kalami, dan tempat mana yang kita perlu bercakap. Jadi dalam perdebatan, bukan semua benda kita kena bercakap, bukan semua benda kita kena diam. Ada tempat yang mana kita tak perlu kepada bercakap, sebab hal-hal, contoh, dia mempertikaikan tentang hal-hal yang badihiyat, benda-benda yang basic ataupun maklum minadini bidururah. Contoh, perdebatan di antara orang Islam dengan orang Islam, sama Islam.
kita kata Allah wujud. Jadi tempat tersebut, Allah, kewujudan Allah SWT ni adalah maklum bid-darurah ataupun maklum minal badiyat. Maka tak perlu kepada penghujahan tersebut, maka buang masa. Jadi sebab tu Imam Syafi'i kata, ada benda-benda yang bila dia berdebat, dia tinggalkan sahaja. Sebab benda tersebut tak perlu pun diperdebatkan ataupun tak perlu pun diperbincangkan, sebab benda terlalu wuduh. Kalau wuduh syams, contoh matahari, perlukah kita nak buktikan matahari? Tak perlu, sebab benda tu jelas. Dan orang yang bodoh saja, orang yang delusion saja, yang mempertikaikan tentang kewujudan matahari. Kita matahari tak wujud, kita kata matahari wujud. Jadi buat apa kita nak berhujah dengan golongan ini? Maka kita kata qalu salam. Jadi ini bahagian yang kita kata tak perlu kepada perdebatan, yang hanya perlu kepada sukut saja. Sebab benda tu tidak perlu kepada hujah. Jadi ada aspek-aspek yang kita kena faham benda tersebut. Bila masa kita wajib berbicara. Itu dia. Bila contoh, bila kita dakwaan kita terhadap suatu perkara, kemudian dia tanya limaza, ataupun mana tu, amna'u, aku menghalang, aku menolak benda tersebut. Kemudian barulah kita jelaskan dalil. Jadi setiap qadiyah ataupun kita kata setiap pernyataan kita itu, kita akan tengok tempat bangkangan mereka itu adakah pada muqaddimah sughra ataupun muqaddimah kubra. Jadi dia itu sahaja aspek bangkangan. Tapi kalau kita tak dapat nak membezakan mana sughra mana kubra, jadi susahlah untuk kita nak applykan ilmu adabil bahsi wal munazarah tersebut. Sekejap saya yang kelima, raddu syubhi mubtilina wa qam'ud dal, iaitu kita menolak segala bentuk syubhat golongan-golongan yang mubtilin, yang membatalkan ataupun yang sesatlah, wal qam'ud dal, dan kita menjauhkan daripada kesesatan. Itu antara tujuan daripada ilmu adab al-bahsi wal munazarah, atau faedah ilmu tersebut. Muka surat 8, nama dia. Nama ilmu ni banyak. Antaranya ilmu munazarah, ilmu nazar, ilmu adab al-bahsi, sina'at at-tawjih. Kalau kita tengok karya-karya dulu, ulama menamakan ilmu-ilmu ni dengan pelbagai. Sebab sebelum tu ilmu ni belum lagi establish. Jadi tidak ada satu istilah yang disepakati. Jadi masing-masing menamakan ilmu tu berdasarkan kepada ijtihad masing-masing. Ilmu khilaf dan sebagainya, ilmu jadal, itu juga antara sebahagian daripada nama-nama dia. Ada ilmu jadal yang tidak disebut di sini, ilmu khilaf, ataupun nama lain lagi, ilmu apa lagi yang ketiga, yang keempat, sina' atau taujih, kemahiran untuk berhujah ataupun untuk berhadapan dengan musuh ataupun pendakwa. Wadhi'uhu, siapa yang meletakkan ilmu ini? Wadhi' ini dia hanyalah isnad majazi, iaitu nisbah majaz. Bukan nak kata dia ni yang mereka ilmu ini. Jadi ilmu ni mula disusun secara mudawwanah, ditadwinkan, iaitu wadhi'uhu bi kaifiyatil ma'rufah al-an Maula Ruknuddin Al-Umaidi Al-Hanafi. Ini antara tokoh yang terawal yang menyusun ilmu ini secara sistematik. Sannafa fihi kitab musamma bil irsyad. Dinamakan kitab dia adalah kitab al-irsyad, yang menjelaskan tentang kaedah-kaedah munazarah. Jadi nisbatuhu ila ghairihi minal ulum. Dari sudut nisbah ini kepada ilmu. Haza ilmu ahadu ulumil aqliyah. Dia adalah salah satu daripada ulum aqliyah. Jadi ulum aqliyah ni ada ilmu mantik, ada ilmu kalam, kemudian ilmu hikmah ataupun ilmu falsafah,
kemudian ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Ya. Okey. Okey. Jadi dia termasuk dalam ulum aqliyah. Jadi kita tahu kedudukan ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Jadi sekali pergi tanya pula al-man'u itu mana dalil dia? Al-naqdu itu mana dalil dia? Quran dan sunnah ada. Dia tidak, bukan dia daripada ulum naqliyah, dia adalah ulum aqliyah, iaitu istimdad dia itu daripada akal. Okey. Kemudian hukum mempelajari dia. Wujub al-kifai, dia adalah wajib kifai, maksudnya diwajibkan secara fardu kifayah. Hanya individu-individu yang ada kemampuan, macam kita ni lah, yang memang mendalami ilmu agama, jadi wajib ke atas kita. Dia bukan, ilmu ini diwajibkan kepada semua umat Islam, sebab akal kita ini berbeza-beza, dan ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Jadi dia adalah fardu kifayah saja. Syarafu, kedudukan ilmu ni ataupun kemuliaan, muka surat sebelah. Wa ilmun syarifun yazharu syarafahu mimma zakara min ahamiyatihi wa li'annahu yakhdimu al-ulum kullaha. Okey, dia kata ilmu ni mulia, tinggi kedudukannya, dan kemuliaan itu adalah berdasarkan kepada kepentingan dia, dan kerana ilmu ini juga adalah dia berkhidmat kepada semua bidang ilmu. Jadi kalau kita nak munazarah kan, dalam ilmu fiqh, maka kita applykan kaedah adabul bahsi wal munazarah. Kalau kita nak munazarah dalam kita nak berbincang dalam ilmu akidah, maka kita juga applykan ilmu adab al-bahsu wal munazarah. Jadi dia adalah merupakan ilmu alat yang terpakai kepada semua bidang ilmu. Tak kisah ilmu dunia ataupun ilmu duniawiyah. Ilmu dunia ataupun ilmu agama, ilmu keduniaan ataupun ilmu dunia. Okey, antara penulisan yang termasuk adalah Adabul Bahsil Samarkandi, Risalah Adab Anjudil Aji, di kitab-kitab yang hotel-hotel lah, Adabul Syarifiyah, Risalah Adab Tosh Kubrizada yang kita baca ni, Risalah Al-Walidah, Muhammad ni Al-Ma'rashi ni, itu antara kitab-kitab yang besar. Boleh cari, ada dalam internet. Okey, ada apa-apa soalan untuk setakat malam ini? Okey, jadi kita teruskan lagi, kita laju sikitlah. Benda-benda ni hanyalah kita baca sedikit sahaja di pengenalan tentang Syekh Tosh Kubrizadah ni. Jadi nama dia adalah Imam Alam Isamuddin Abu Khair Ahmad bin Mustafa bin Khalil Ar-Rumi, kelas 10, Al-Hanafi, ma'ruf bi Tosh Kubrizadah. Okey, Tosh Kubrizadah ni bil asli qaryat taqa fi shamali wasat, utara tengah Turki. Tosh Kubra ni dia ada nama kampung. Wala tazalu tahtafiz bi ismiha, dan nama ni ada sampai sekarang. Wahwa ismu murakkab mukawwanun minal kalimatain ini. Dia adalah isim yang tersusun daripada dua kalimah. Yang pertama adalah Tosh, bermaksud al-hajar, batu. Wasani kubri. Kubri tu kita faham lah, ta'li al-jisru, iaitu jambatan. Jadi wasumiyat bizalika, dinamakan demikian liwujudi al-jisri al-hajari syahirun fiha, sebab wujudnya jambatan batu macam kita lah, Titi Hayun contoh, nama satu tempat di Yan tu. Sebab ada titi tu dia berhayun, titi gantung tu dia hayun, dia bergoyang, so orang Kedah panggil titi hayun. Ada contoh. Okey, jadi dinamakan tempat itu dengan nama tersebut, iaitu jambatan batu. Jadi nama dia adalah Tosh Kubri. Wazadah, lafaz zadah itu adalah lafaz fasih yang bermaksud ibnu. Tapi sebab itu ada ramai ulama yang belakang nama dia nama zadah, ramai, dan ulama yang hebat. Saya pun tak ingat nama-nama, antaranya yang menulis kitab tahafud falasifah juga ada seorang nama zadah. Jadi zadah ni adalah maksudnya ibnun. Wa hina yalhaqu bil asma' yufidu nisbah. Jadi apabila nama tersebut diletakkan ataupun disambungkan kepada nama asma', maka dia akan beri faedah di sudut nisbah. Wa alaihi fa inna Tosh Kubrizada yakni
bermaksud Ibnu Qaryah Toshkubri. Maksud anak kampung ataupun orang kampung apa jambatan batu ataupun titi batu. Macam itulah kalau kita terjemah, kan. Macam saya, anak kampung benang dalam. Taman kampung saya benang dalam. Ada benang yang dalam-dalam. Memang betul ada benang dalam. Dulu ada mesin padi, boleh tenggelam mesin padi tersebut, sangkut dekat satu sawah sebab tanah jerlih. Jadi nama dia benang dalam. Jadi saya ni adalah anak benang dalam. Ini sama dengan Syekh Toshkubrizada. Jadi terjawablah apa itu maksud Toshkubrizada. Okey, Wulida fi Rabi' Aisyah min syahr Rabiul Awal. Okey, itu sikit sebanyaklah. Dia punya keluarga dia adalah keluarga yang mementingkan tentang ilmu, terdiri daripada ramai ulama dan sebagainya. Syekh dia ni kita tak baca, boleh baca sendirilah. Sifat dia, kana rahimullah, muka surat 12. Zahidan fid dunya, seorang yang zuhud. Kita boleh baca manaqib ulama ini bertujuan mungkin untuk nak menambahkan kecintaan kita kepada mereka, dan kita boleh ta'addi. Maksudnya kita boleh mencontohi mereka. Okey. Sorifan jamil awqat dia, yang mana dia menghabiskan kebanyakan masa dia tu dalam ibadah dan juga menuntut ilmu. Kita muhasabahlah, kita habis masa kita kat mana. Asyara yawman ila lisani inna hadha fi'lu ma fa'ala min at-taqsir wa zalal wa sadara anhu ma sadara min al-haq wal qa' ghairu annahu ma takallama fi talab wal manasik ad-dunya tulqa. Jadi dia tak pernah langsung cakap tentang kedudukan dia, pangkat dan sebagainya. Okey. Wa kana min adati annahu yad'u talabatihi li tanawul at-ta'am fi kulli layl min layali Ramadan wa likay yastati'u tahammul nafaqat zalika. Kana yansahu bi qat'i kulli sanah nusqa min at-tafsir al-baydawi wa yabi'uha bi salasati alafi wa yanfaqa fi at-ta'am talabah fi zalika syai'. Okey. Daripada kebiasaan dia akan ajak ataupun jemput pelajar-pelajar dia ni, anak-anak murid dia, untuk makan pada malam Ramadan, supaya mereka ni dapat tahammul nafaqat zalika. Kerana dan Syekh ni dia buat kerja apa? Dia tulis. Dulu kan tak ada percetakan, jadi dia tulis kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kemudian dia jual kitab tersebut supaya duit tersebut dia boleh infakkan balik kepada makanan student-student dia. Macam itulah, kan. Okey. A'malu wa manasib ni boleh baca sendirilah kot. Antara kitab-kitab dia juga boleh baca. Okey. Kemudian kita tengok muka surat 15, berkenaan dengan latar belakang kitab Risalah Adab Toshkubrizada ini. Lam yusarrih at-Toshkubrizada bi ismi risalati fil awliha aw fi akhiriha wala fi syadiki. Iaitu Syekh penulis matan ini, Toshkubrizada ini, dia tak pernah sebut pun nama kitab dia ni, risalah dia ni, daripada awal sampai akhir. Wala fi syarhi alaiha waqtafa bil qawli fil awal matani, tetapi memadai dia sebut pada awalnya tu fa hazihi risalatun laqastuha fi ilmi adab. Ini adalah risalah yang aku ringkaskan dalam ilmu adab al-bahsi wal munasarah. Maka daripada ayat dia tersebut, maka orang yang selepas dia itu menamakan kitab dia itu dengan Risalah al-Adab. Jadi dapat kita tahu kitab tersebut tidak dinamakan oleh penulis, tapi dinamakan oleh orang yang selepas Syekh tersebut, berdasarkan kepada penulisan awal kitab tersebut. Okey. Kemudian sejarah penulisan dia lam yusarrah. Begitu juga tidak dijelaskan oleh Syekh tentang sejarah bila dia tulis kitab tersebut. Mutayaqan annahu, tetapi di sini pentahqiq kata dia ditulis sebelum tahun 964 Hijrah. Yang mana tahun yang sama juga dia syarah kepada kitab ini. Jadi saya tak jumpa lagi syarah kepada kitab ini. Saya jumpa makhtutah, tapi susah nak baca makhtutah tersebut yang disyarah sendiri oleh penulis. Okey. Ini buku surat 16. Kita tengok apa kelebihan kitab ini ataupun matan ini.
tatamayyazat risalatul adabi li tashkub rizadah bi mayyizatil iddah. Okey, jadi kitab risalah adab ini dia ada beberapa kelebihan. Pertama, sigharu hajmuhu, kecil dia punya saiz dia. Yalah, sebab dia hanya ada beberapa risalah saja, rimbalan. Sebab tu dia makan risalah, dia hanya ada beberapa lembaran. Yang kedua, suhulah ibaratiyah, mudah sudut ibarat dia, uslub dia. Wa ba'duha 'ala ta'qid, yang jauh, wa bu'duha, yang jauh daripada rumit kerumitan. Jadi bahasa dia mudah. Istimalu ala, yang ketiga, dia merangkumi topik-topik besar, topik-topik penting yang dibincang dalam ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Yang keempat, makanu, kedudukan. Makanah tu kedudukan penulis, dari segi keilmuan dia. Maksudnya orang yang alim, orang yang pakar dalam ilmu ma'kul dan juga ilmu mangkul. Ma'kul ni merujuk kepada ulum akliyah, mangkul ni merujuk kepada ilmu nakliyah seperti tafsir, hadis dan sebagainya. Yang kelima, qiyam musannif bi nafsihi bi syarhi, penulis sendiri yang jelaskan ataupun syarahkan matannya. Wal wujudi hawashi, dan kewujudan banyak syarah-syarah kepada syarah matan ni. Jadi kitab ini diterima oleh umum. Jadi kalau siapa-siapa yang nak baca kitab-kitab adab bahasa munazarah yang moden, dia boleh baca kitab yang ditulis oleh Syekh Mahyuddin Abdul Hamid, risalah fil adabil munazarah, adab bahasa munazarah, itu adalah moden. Kemudian kitab Ahli Syangkiti, itu antara kitab-kitab model lah. Okey, tu tapi kitab-kitab tu agak tinggi pembahasan dia. Bagi saya itu adalah peringkat pertengahan. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita buka kitab-kitab tersebut bila habis kitab-kitab yang asas ini. Okey. Kemudian topik-topik yang dibincangkan pembahasannya, ibtada'a musannifu risalah bil basmalah, penulis memulakan pembahasan atau risalah itu dengan bismillah. Kemudian dia summa qaddama bi muqaddimah, dan dalam muqaddimah tersebut dia memuji Allah SWT, berselawat ke atas Nabi. Ini biasalah. Bayanu mawdu' risalah, dan jelaskan tentang topik-topik dalam tajuk pembincangan dia. Wa tariqat fiha bil uslubil balaghi rafi' law hadha fihi bara'atul istilal. Jadi kita dapat ada muqaddimah yang sangat hebat, bara'atul istilal, maksudnya permulaan yang sangat hebat. ada aspek balaghah dia. Okey, kemudian penulis pula menjelaskan dalam buku, dalam matan ini dia cerita tentang definisi munazarah, kaedah munazarah, seperti mana tugas wazifatus sa'il. Wazifatus sa'il ni pembangkang. Dia ada istilah yang lain, ataupun kita kata wazifatul mu'allil, wazifah orang yang mempertahankan ataupun orang yang mendatangkan dalil bagi hujah dia tersebut. Itu orang yang menjawab bagi persoalan ataupun menjawab bagi bangkangan tersebut. Kemudian ma'alul munazarah, kesudahan munazarah. Sebab munazarah ni dia ada, kita panggil sebagai bidayah, kemudian ada wasatiyah dia, ada awsat dia, dan ada dia punya makhraj, iaitu akhir dia, nihayah dia. Jadi ada tiga tahap dalam ilmu munazarah, iaitu pertama start dengan dakwaan, yang kedua start dengan dalil, yang ketiga start dengan perakhiran kepada perbahasan tersebut. Itu ma'al al-munazarah, itu jalan keluar, apa titik keluar dia. Jadi dalam ilmu adab munazarah kita panggil ada muqaddimah, ada permulaan, ada pertengahan, mutawassithah, dan ada dipanggil sebagai makhraj, iaitu jalan keluar kepada munazarah tersebut. Yang keempat adalah berkenaan dengan adab al-munazarah, iaitu etika dalam berdebat. Maksudnya apa yang tak boleh buat dalam munazarah tersebut, seperti gelak, senyum, ketawa, menghina, apa semua nanti kita akan bincang dalam bab tersebut. Jadi kitab-kitab ini banyak dibincangkan ataupun disyarahkan. Jadi saya tak bacalah. Antara syarah-syarah yang masyhur adalah Abi Mustafa Al-Baghdadi, dinamakan sebagai Al-Wadih fi Ilmi Munazarah,
satu antara kitab-kitab yang mensyarahkan kitab ini. Jadi siapa-siapa yang rajin cari, dia jumpa, dia boleh kongsi dengan kita dalam di WhatsApp tadi, insya-Allah. Okey. Kemudian insya-Allah sebelum kita tutup majlis kita, kita baca matan ini secara selintas lalu. Siapa nak baca sekali pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 26. Kita baca je dulu malam ni dengan tanpa menghurai, supaya masing-masing boleh lepas rindu, ataupun kita tertanya-tanya apa yang dibincangkan dalam matan ini. Okey, ni dia. Kalau boleh, siapa yang ada kemampuan menghafal, dia hafal lagi bagus. Sebab man hafizal mutun hazal funun. Siapa yang menghafal matan, maka dia akan dapat memegang ilmu tersebut. Jadi kalau kita hafal matan adab al-bahsi wa munazarah yang ditulis oleh Tosh Kubrizadah ini, maka kita akan menguasai ilmu ini. Jadi itu adalah satu apa lagi? Okey. Satu step lah. Okey, capal kita tak bincang lagi lah malam ni. Saya pun tak berminat sangat lah. Emosi, kita banyak emosi. Okey. Sebelum kita habis, kita baca dahulu. Kalau siapa ada soalan, nanti kita akan jawab lepas saya baca matan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa ulumi fid daraini amin. Ahmaduka Allahumma ya mujiba kulli sa'ilin, wa usalli ala nabiyyika al-mab'usi bi aqwa dalail, wa ala alihi wa ashabi mutawassilina bi a'zamil wasail, ma jara al-bahsu baina al-mujibi was-sa'il, wa ba'du fa hadhihi risalatun laqastuha fi ilmi al-adabi mujtaniban 'ala at-tarafayn al-iqtisad al-iqlali wal-ittinabi, wallahu as'alu an yanfa'a biha ma'ashira tullabi, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi al-ma'ab. I'lam anna al-munazarata hiya nadhru bil basirati min al-janibaini fi nisbati baina syai'aini idharan lis-shawab, wa likulli min al-janibaini wazaif lil munazarati al-adab. Wa amma wazifatu as-sa'ili fa salasatun: munaqadatu wan naqdu wal mu'aradatu, li'annahu imma an yamna'a muqaddimat ad-dalil aw dalila nafsahu aw al-madlul. فإن كان الأول فإن منع مجردا أو بالسند فهو مناقضة، ومنها نوع يسمى بالحل وهو تعيين مواضع الخلاف. وأما منعه بالدليل فهو قسم غير مسموع عند المحققين لاستلزام القبط. نعم قد توجه ذلك بعد إقامة الدليل على تلك المقدمة الممنوعة. وإن كان الثاني فإن منع بالشهيد فهو نقض، وأما منعه بلا شهيد فهو مكابرة غير مسموعة اتفاقا. وإن كان الثالث فممنعه بلا دليل فهو مكبرة. وإن كان الثالث فإن منع بالدليل فهو معارضة، وأما منعه بلا دليل فهو مكبرة غير مسموعة أيضا اتفاقا. وأما الوظيفة معلل، ini wazifah bagi mu'allil pula. Contoh entahlah lagi boleh delete wazifatul mu'allil amma 'anil manatiqah fa isbatul muqaddimati mamnu'ah bid-dalili aw tanbih bitanbih aw ibtalu sanadi in kana musawiyan lahu iz man'uhu mujarradan ghairu mufidin aw isbatu mudda'ahu bidalilin akhar. Wa amma 'inda an-naqdi fa nafyu syahidi bil man'i aw isbatu mudda'ahu bidalilil akhar. Wa amma 'inda al-mu'aradati wa fata'arrudu li dalilil mu'arridi iz yasiru mu'allilu hina izin kas-sa'ili wa bil aksi. Summa inna man yakunu bi sadari at-ta'lili qad la yakunu mudda'iyan bal yakunu naqilan 'anil ghairi fala yatawajjahu 'alayhi man'u bal yatlubu minhu tahsihu naqli faqat. Hadha alladhi dhakarnahu tariqul munazarah. وما مآلها فهو أنه لا يخلو إما أن يعجز معلل عن إقامة الدليل على مدعاه ويسكت فذلك هو الإفهام، أو يعجز السائل عن التعرض له بأن ينتهي دليل معلل إلى مقدمة ضرورية القبول أو مسلمة فذلك هو الإلزام، فحينئذ تنتهي مناظرة إذ لا قدرة لهما على إقامة وظائفها لا إلى نهاية.
Wa amma adabul munazarah fahiya annahu yanbaghi lil munaziri an yahtariza 'an al ijazi wa 'an itnabi 'an al isti'mal al alfaz al gharibati wa 'an al lafz al mujmali wa la ba'sa bil istifsari wa 'an al dajli qabla al fahmi wa la ba'sa bil i'adati wa 'an al ta'arrudi lima la dakhla lahu fil maqsudi wa 'an al dhahiki wa raf'u al sawti wal amsalha وعلى المناظرة مع أهل المهابة والاحترام وألا يحسبوا خصم حقيرا هذا غاية ما يراد بهذا الباب ومن الله التوفيق والإلهام. Jadi itu sahaja matan dia yang mana sangat padat, sangat ringkas, dan insya-Allah kita akan huraikan pada malam-malam yang akan mendatang. Jadi ini adalah merupakan asas. Jadi kalau hukum-hukum moden dia akan mulakan dengan ma yajri munazarah wa ma la tajri munazarah. Apa yang boleh dimunazarahkan dan apa yang tidak boleh dimunazarahkan. Itu daripada ta'rif, al-qaul, al-qadiyah, kemudian taksim. Itu dalam kitab Syekh Mahyuddin Abdul Hamid. Okay. Jadi setakat itu dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembahasan kita dalam kitab ini sampailah kita khatam. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan ke? Okey. Ya, okay, silakan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.